Okey, Ustaz nak pastikan semua yang ada ni betul-betul belajar, bukan duduk tidur. Alright. Okey, sebelum kita mulakan, Ustaz nak jemput dulu siapa tadi? Darwish Zikri untuk membacakan doa sebelum belajar. Silakan Darwish. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina nikmatka wa yasir alaina min khaza'ini rahmatka ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal afafa wal ghina. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Darwish Zikri atas bacaan doanya sebentar tadi. Okey, kamu semua dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, letak reaction, raise hand. Saya nak tengok kamu semua ni dalam keadaan bersedia ataupun tidak, ataupun masih lagi mengantuk-ngantuk, ataupun masih lagi nak tidur, bermalas-malasan. Ustaz tak nak Ustaz nak semua yang hadir ke kelas ni bersedia sepenuhnya. Mana emoticon raise hand-nya? Izul, Fatimah, Darwish Zikri, Nuruddin, Amni and whatsoever. Omar Yusran. Okey, Amni ni kenapa tutup video tadi? Buka kejap, tutup kejap, buka kejap, tutup. Tan lagi nak? Okey, Omar Yusran, mana raise hand? Ustaz nak tengok bersedia ke tidak ni? Baru kita boleh mula. Darwish Afrina Umar. Darwish Afrina Umar belum raise hand lagi. Maksudnya belum bersedia lagi ya. Okey, tak apa. Okey dah. Umar Yusran. Kasih raise hand sikit. Umar. Okey. Buka video Umar Darwish pun buka video. Gelap je tengok, tak tahu kenapa. Alright. Ustaz nak semua buka video. Jangan sembunyi. Ustaz boleh tengok kamu Ustaz tengok semua sekarang. Gallery view Ustaz buat. So Ustaz nampak semua orang. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah. Jawab salam sendirilah Bersyukur kita kepada Allah kerana diberikan ruang dan peluang untuk meneruskan kelas kita pada hari ini, iaitu akhlak sirah. Tapi kita akan belajar akhlak je lah hari ni ataupun adab. Dalam istilah UPKK-nya adab. So tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah tajuk tahun 3. Okey, kamu semua boleh buka buku nota padat UPKK kamu. Okey, buka buku nota padat UPKK kamu, buka muka surat 86. Okey, muka surat 86. Kita nak tengok ada 3 tajuk yang kita akan cuba coverkan, cuba lalui pada hari ini. Iaitu yang pertama adab menghidang makanan, yang kedua adab melayan tetamu, dan last sekali adalah adab menziarahi orang tua. Kira macam adab menziarahi ustaz lah. Ustaz kan orang tua kan. Jadi kalau nak ziarah ustaz nanti macam mana? Kamu kena tahu cara-cara dia. Boleh ke datang rumah ustaz ni tak bawa apa-apa? Boleh ke datang rumah ustaz ni pakai singlet aja? So benda-benda tu kita kena belajar. Alright, so sebenarnya dalam masa yang sama, ustaz nak kamu letak dalam minda kamu semua ni yang nak belajar hari ni bukan belajar cuma untuk UPKK. Tapi belajar untuk mengetahui ilmu, untuk mempelajari ilmu baru, untuk mengetahui cara-cara ataupun adab-adab dalam kehidupan kamu yang kamu tak pernah tahu sebelum ni. Macam contoh adab menghidang makanan. Sebelum ni ada tak orang datang rumah kamu hidang makanan dekat dia Izul? Orang datang rumah kamu, kawan bapak kamu contoh orang sampai rumah. Kamu biar je, aku main game, lantak bapak aku. Macam tu Izul. Salah kalau macam tu perangai kamu. Kalau mak ayah kamu punya kawan datang, kamu duduk bilik main game, itu tak beradab namanya. Faham? Ustaz dulu kalau mak ayah ustaz punya kawan datang, bapak ustaz akan suruh ustaz datang, pergi salam ni ni kawan abah ni, abah kata. Ni namanya ni, abah ustaz kata. Ustaz tak nak kisah pun. Kan? Sebab tu bukan kawan ustaz, kawan bapak ustaz. Tapi adab kamu sebagai anak, kan, bila tetamu datang kamu kena layan dia, kamu kena hormati dia. Itu dia. Okey. Tu benda-benda yang penting ni. Adab-adab yang kita nak belajar hari ni, ni adab-adab yang penting untuk kehidupan kamu. Okey, bukan untuk UPKK saja. Faham ni?
Amni, kalau kawan mak ayah kamu datang, ada kamu hidang buat teh? Ke suruh mak je buat? Amni. Tuh, tak dengar pula dah Amni ni. Kamu hidang nak teh? Ke kamu biar je mak buat? Mak tolong buatkan teh. Hidang. Kalau mak bagus. saya suruh saya tolong buat, saya buatlah. Okay, bagus. Afrina, ni yang tahun 6 ni, dah besar ni. Kalau ada jiran-jiran datang, kamu buat apa? Biar aje. Tak apalah, mak punya kawan, bukan kawan saya. Saya nak baca buku ulang gaji. Walaupun nak ulang gaji, kamu perlu tangguh. Bila ada tetamu, kamu perlu layan tetamu tu dulu. Itu adab yang Nabi SAW ajar. Layanlah buat apa-apa. Bagi makan ke, duduk saja tengok sembang apa semua. Janganlah dibiarnya. Paling kurang kamu datang salam lah. Tapi musim COVID ni tak boleh salam kan. Kamu bagi Assalamualaikum je. Assalamualaikum. Saya Afrina. Saya anak ni, makcik ni. Kenalkan diri. Jangan dibiar je makcik tu tak tahu mana anak kamu. Rupanya anaknya tengah main TikTok dalam bilik. Memang kenalah. Tak ada adab betul. Dah lah tak nak jumpa kawan maknya. Lepas tu main TikTok dalam bilik kan. Perangai. Budak-budak zaman sekarang. Alright. So kita mulakan dulu dalam kita punya tajuk hari ni dengan adab menghidang makanan. Sepatutnya adab melayan tetamu dulu kan. Sebab bila kita nak melayan tetamu, dalam melayan tetamu tu baru kita hidang makanan. Tapi tak tahulah kan tajuk dalam buku ni dia letak adab menghidang makanan dulu. So kita pergi adab menghidang makanan dulu. Alright. Kali ni ustaz sahaja yang akan baca. Sebab apa? Sebab ustaz nak pergi laju. Kalau ustaz suruh kamu baca kan ada yang tak reti baca, ada yang baca salah, ada yang tak tahu kat mana kan, ada yang ustaz muka surat berapa Okey, benda-benda ni akan melambatkan proses pembelajaran kita. Dan ustaz takut kita tak sempat nak cover semua. Alright, so ustaz je yang akan baca, kamu dengar dan tolong faham. Sebab nanti masa kita nanti ustaz ada soal jawab, nanti kita ada buat soalan, ustaz nak kamu semua jawab. Ustaz akan petik seorang-seorang. Ada lebih kurang 40 soalan. Ustaz akan, ni Anisha jawab. Izul ni jawab soalan ni. Ni so kamu kena bersedia. Dengar betul-betul apa Ustaz ajar. Alright. Okay, kita mulakan dengan muka surat 87. Yang pertama ialah adab menghidang makanan. Adab menghidang makanan. Adab menghidang makanan bila tetamu datang. Adab menghidang makanan masa nak bagi pada mak ayah kamu. Okay, pada keluarga kamu. Itu semua ada adab-adab dia. Okay, yang pertama, mengelak pinggan mangkuk sebelum digunakan. Siapa yang biasa hidang makanan masa keluarga nak makan? Perempuan terutamanya. Siapa yang biasa tolong mak ayah? Bagus, Anisha. Saya tolong mak ayah saya masak, lepas tu tolong hidang juga lah. Bagus. Biasa kalau nak hidang, Afrina angkat tangan. Bagus. Fatimah, kamu hidang kan tak? Ke tengok je, macam tu hidang. Jangan tolong sekali. Amilda apa semua ni perempuan-perempuan ni tolong lelaki pun sama sebenarnya. Saja. Lelaki pun sama. Akil pun buat je sebenarnya Ustaz. Apa ni? Akil pun buat je. Bagus. So sebelum nak hidang tu kamu kena lap dulu pinggan, bagi bersih. Okey, kadang-kadang ada habuk kan, dah lama tak guna pinggan tu, ada habuk, ada spider kadang-kadang kan, laba-laba kan, ada semut. So kamu kena lap. Spiderman. Bukan Spiderman. Okey, kemudian yang kedua, tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing. Retak ni retak lah. Kamu tahu retak kan? Sumbing ni apa sumbing? Pecah. Sumbing ni kadang-kadang ada pinggan yang dia pecah dekat hujung tu. Tu saya tahu Ustaz. Dia pecah kat hujung kan. Kalau terkena tangan tu sakit tu. Boleh berdarah. Itu namanya sumbing. So jangan bagi orang makan pinggan yang sumbing. Sebab apa? Sebab bahaya. Kalau orang tua punya kata-kata, dia kata siapa yang bagi makan pinggan sumbing ni, dia ada nasib malang. Macam tu, itu orang tua dah kita tak payahlah ikut orang-orang tua ni. Okay, tapi maksudnya sumbing ni janganlah. Kalau kamu ada pinggan yang pecah tepi kan, jangan bagi orang. Tu simpan. Kalau kamu nak guna, kamu guna. Jangan bagi orang lain guna. Alright. Okay, nombor 3, menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Pastikan dibasuh. Jangan lepas makan spaghetti, kamu lap-lap, terus bagi orang makan makan benda lain. Tak boleh. Kena dibasuh dulu. Okay. Yang keempat, menyusun dengan kemas.
Bila dah makan, tolong susun. Bukan, masa nak hidang tu susun makanan yang kamu hidang tu dengan baik. Jangan compak-camping je, letak sini, letak sana, letak situ. Leleh tetamu kena susun sendiri. Jangan. Kamu susunkan. Macam kamu pergi hotel, siapa pernah pergi hotel? Saya. Ni semua orang kaya ni semua pernah pergi hotel ni. Orang kaya tak ada. Pergi hotel kamu makan, ada ke waiter yang bagi kamu makan tu suruh kamu susun sendiri? Tak kan? Tak. Tapi bila nak. Tapi Berani dia suruh sepatutnya kamu susun. Kan? Ustaz, Ataupun tapi kalau kamu makan dekat kedai makan apa orang kaya contoh kan. Kedai makan orang kaya tak, bukanlah orang kaya. Kedai makan mana-mana pun. Biasanya dia yang akan susun atas meja. Ni. Ustaz. Betul. Ustaz. So macam itulah kamu dengan tetamu. Nak hidang makanan untuk keluarga, susun elok-elok. Alright. Last kali menyediakan peralatan yang cukup seperti sudu, garfu dan lain-lain. Okey. Mula-mula tadi lap pinggan mangkuk. Kemudian tidak menggunakan mangkuk yang retak dan sumbing. Kemudian menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Kemudian menyusun. Okey, susun dengan kemas. Pinggan mangkuk tu nak hidang, susun dengan kemas. Kemudian menyediakan peralatan yang cukup. Pastikan garpu semua ada. Nanti kan tetamu nak makan, sudu ada. Kamu kena ambil lagi kan. Tak payah, kamu letak siap-siap. Bagi. Okey, nanti penat pula kamu nak pergi ambil balik. Alright, kita tengok pula apa dia faedah menyediakan makanan dengan betul. Okey. Yang pertama, menjaga kebersihan makanan. Supaya kamu sihat lah. Alright, kemudian tidak dihinggapi penyakit. Bila kamu bersih, kamu lapkan pinggan. Okey, kamu tak akan menghidapi penyakit. Bahaya sebab Ustaz pernah kena sebelum ni kan, Ustaz ingat Ustaz pernah spray ubat nyamuk kan dekat kawasan dapur Ustaz. Kemudian Ustaz lupa nak cuci lap pinggan Ustaz tu, nak basuh balik. Ustaz makan sakit perut tu. Sebab macam Ustaz termakan ubat nyamuk yang bukan ubat nyamuk, ubat lipas. Kita pakai spray lipas tu kan, nak bagi lipas hilang. Spray tu kan dia akan terbang ke udara, lepas tu dia pergi kat pinggan-pinggan kita kan. Lepas tu Ustaz lupa nak basuh, tak makan, esoknya tu sakit perut. So bahaya sebenarnya. Kita tak tahu apa benda yang hinggap dekat pinggan mangkuk kita. Tu sebab setiap kali kamu nak makan, kamu kena lap ataupun basuh. Tu sangat penting. Okay, sebab apa? Sebab tidak dihinggapi penyakit. Supaya kita ni sentiasa sihat lah. Okay, kemudian menjaga maruah dan kehormatan tuan rumah. Ada ke kamu bagi tetamu kamu makan dengan pinggan yang berabuk? Malu. Kan? Nanti tetamu tu tengok, apa ni Fatimah? Ni pinggan yang ada habuk ni. Pergi bersihkan. Kan? Semua orang tak suka. Kan? Tetamu pun, tak naklah datang dalam rumah Fatimah ni, makan-makan bagi pinggan berabuk. Kan? So jangan. Dia akan memalukan keluarga kamu. Okey? Kemudian tidak tercedera semasa makan. Ni sumbing tadi tu. Kalau kamu bagi makan pinggan yang sumbing tu, kalau tetamu nak pegang nanti dia akan menyebabkan kecederaan. Bahaya. Okay, last kali memberi keselesaan kepada tetamu. Last kali memberi keselesaan. Orang yang jaga adabnya bila bagi makan, menghidang makanan ni, dia akan memberikan keselesaan kepada tetamu. Ya, kenapa Alisa? Ni fadilat ke? Faedah ni faedah lah. Faedah ni fadilat sama je. Okey. Okey. Kemudian cara mengelakkan makanan tercemar. Okey, yang pertama pastikan dapur bersih. Perempuan, lelaki, kamu semualah sebenarnya perempuan lah ditamakan. Dapur-dapur ni perempuan lah. Okay, tapi lelaki pun kenalah tolong juga. Okay, pastikan dapur kamu bersih. Okay, lepas makan tu tolong sapu. Tolong cuci balik pinggan. Jangan suruh mak. Cuci pinggan je. Ni dengar ni. Tak ada saja. Okey, kemudian sumber makanan yang segar. Pastikan makanan yang kamu beli pun segar-segar belaka. Okay, jangan beli dekat kedai-kedai yang kita tak sikoh lah, kita tak percaya lah. Kadang-kadang kita ni pergi belikan dekat kedai-kedai Cina kan, kedai-kedai India boleh. Tapi pastikan memang bersih lah makanan-makanan yang dijual. Okay, kalau Islam tu insya-Allah. Tapi kalau Cina India ni bukanlah nak kata dia orang ni kotor ke apa, tapi kita kena check betul-betul. Pastikan bersih. Okay, ada je orang Cina, India yang jual makanan bersih, tak masalah. Okay, kemudian gunakan alatan dapur yang dicuci. Gunakan alatan dapur yang macam tadi kan, kena bersihkan dulu alatan dapur. Kemudian tangan selalu dicuci,
Dan gunakan kain lap yang bersih. Jangan guna kain lap yang kamu dah lap macam-macam benda. Lap kencing anak kan. Lap minyak, lap macam-macam. Lepas tu tiba-tiba pergi kan. Betul lah tu, jijik. Baiklah kamu makan habuk tu daripada kamu lap pinggan tu. Kan? So jangan dibuat lap macam-macam betul lap pinggan. Jangan. Betul lah tu. Okey, pastikan kain lap tu bersih lah. Okey. Seterusnya kita pergi pada akibat tidak menjaga adab menghidang makanan. Yang pertama, makanan akan tercemar. Okey, makanan akan jadi kotor. Kemudian senang dihinggapi penyakit. Kemudian tetamu tidak selesa. Kemudian keselamatan dan kesihatan diri tidak terjamin. Dan last sekali, mengaibkan tuan rumah kerana tidak menghormati tetamu. Orang yang tak jaga adab kebersihan menghidang makanan ni, orang tak suka. Orang datang rumah kamu, dia terus tak nak datang dah. So sangat bahayalah. Ni berkaitan dengan maruah keluarga kamu. Jadi tolong jaga kebersihan rumah. Okay, kekemasan rumah kamu bila orang datang. Bila kamu nak hidang, kamu kena pastikan bersih. Pinggan mangkuk kamu. Alatan pastikan cukup. Makanan pastikan sedap. Sedap tu pun penting juga. Memanglah sedap tu tak adalah penting sangat. Yang penting bersih. Tapi penting jugalah. Janganlah buat teh tak letak gula. Malu dia orang. Apa ni anak dara tak pandai buat teh. Gula tak letak. Tak datang dah esok tu. Sebab apa? Sebab kamu tak pandai masak, tak pandai buat air. Orang jadi tak gemar lah nak datang. So benda tu pun kena pandai. Terutamanya perempuan lah. Sebab biasanya perempuan ni akan diamanahkan untuk buat semua benda ni. Tak tahulah kalau Akil Syami selalu buat kan. Amni selalu ke dia buat teh? Dia tak buat lah. Saya tahu. Siapa tahu tadi? Saya bukan buat teh, saya suka buat Milo. Milo je tahu, teh tak tahu. Tapi kamu Kepala hang lah. Milo ke? Kalau Selalu kawan minta mak teh ayah kamu tarik, datang, saya kamu yang bagi buat. Milo ke? Ha? Kalau kawan mak ayah datang, kamu bagi Milo ke kat dia orang? Tak. Oh, Saya tak. tak selalu buat. Kalau kawan mak ayah datang, saya buat. Ada letak gula tak ni? Ada 5 sudu. Oi, 5 sudu. Mak saya Mak saya yang ada. Sudu kecil ke sudu besar, Dik? Kecil. Sudu kecil tak apa. Kalau sudu besar, Boleh terangkan betul-betul. Manis. Cari balik Amni. Manis. Langsung Okey, diabetes. selesai tajuk pertama. Habis dah. Senang je tajuk adab menghidang makanan ni. Banyak dia lebih kepada penyakit, okey, menghindari penyakit. Dia lebih kepada jaga maruah keluarga, kemudian dia lebih kepada pastikan bersih. Itu sahaja. Itu je basically lah untuk adab menghidang tetamu, adab menghidang makanan. Okey, kita teruskan tajuk seterusnya, adab melayan tetamu. Ustaz tak sempat lah kita nak buat soalan ni sikit. Okey, adab melayan tetamu yang pertama, kita tengok muka surat 88. Yang pertama, menjawab salam. Okey, bila tetamu datang bagi salam, jawab. Kecuali kalau kamu memang tak bersedia nak jawab, tak bersedia nak melayan tetamu, biarlah dia. Biadab Ustaz jawab. Dia kadang-kadang tetamu ni datang, dia tak bagi tahu. Kan, kita jadi marah. Kenapa tiba-tiba datang ni? Kita baru nak rehat kan? So kalau dia bagi salam 3 kali, tak payah jawab. Biar dia balik. Jahatnya Ustaz. Jahatnya. Jahatnya. Tapi Bukan betul. kita jahat, salah dia. Dia tak bagi tahu. Tu salah dia. Ya, betul. Itu salah dia. Bukan salah kita. Sebab dalam Islam ada masa yang kamu tak boleh ziarah tetamu. Ziarah orang, bukan ziarah tetamu. Ziarah orang tak boleh. Contohnya Minta izin dulu. Contohnya lepas isyak mana boleh datang. Sebab apa? Sebab tu masuk Memanglah orang tu berehat. Isyak Ustaz. So kalau dia datang, kalau kamu tak nak sambut dia pun tak apa. Kamu diam je, biar dia bagi salam 3 kali. Tekan loceng 10 kali, biar aje. Kan? Itu perangai ustaz dululah. Dulu masa ustaz kat Mesir dulu kan, dia datang tiba-tiba tak bagi tahu, ustaz biar je, tekan banyak kali pun. Tak nak aku layan kau. Okey, kemudian nombor 2, sambut kedatangan tetamu. Ini bila kita bagi tahu kamu kan, contoh Alisha saya nak datang esok pukul ni. Okey, dia datang bagi salam, kamu jawab salam dia. Waalaikumsalam. Jemput masuk. Jangan jawab je salam tu, biar dia kat luar kan. Apa namanya? Ajak tapi tak. Waalaikumsalam. Dia aje. Jangan masuk. Kamu kena bukakan pintu tu, tolong dia. Jemput masuk.
Okay, jemput tetamu masuk ke dalam rumah. Itu dia. Okay, dah sambut kedatangan. Kemudian jemput tetamu. Sambut kedatangan ni macam mana? Macam tadi Ustaz kata lah, kamu bukakan pintu, kamu cakap lah selamat datang. Tak boleh buka Sihat sendiri, ke? Ustaz. Sila masuk, jemput. Okay. Kemudian bermanis muka. Jangan masam. Manis muka ni penting Senyum, tak perlu kata apa-apa. Senyum, tak perlu kata. Itu lagu lah. So, maniskan muka kamu bila jumpa tetamu. Senyum selalu. Assalamualaikum. Sihat masuk. Sini masuk. Nak apa-apa? Jangan tanya nak apa-apa. Kamu buat je teh. Sekarang dia minta Tetamu datang macam-macam, terus buat Ustaz. teh. Ya, apa Darwish? Sekarang dia minta macam-macam pula. Tak banyak. Ya betul. Nanti dia minta macam-macam. Nak apa-apa? Sup tulang Dia nak sofa lah, nak Tanya apa? apa lah. Restoran. Tak payah minta macam-macam. Kan? Kamu bagi teh je cukup. Okay, kemudian memberi layanan yang baik. Bagilah layanan yang baik. Duduk sembang kejap. Tu Ustaz kata tadi. Kalau ada kawan-kawan kamu datang, kawan mak ayah datang, duduk kejap sembang je. Duduk kejap. Kadang-kadang orang-orang tua ni banyak soalan dia. Kamu tak payah cakap pun dia akan tanya kamu. Ni Fatimah, kamu ni sekarang dah jawab apa? Contoh kan, orang tua banyak. Dia punya soalan tu banyak. Alah, Ustaz. Fatimah ni, kamu jawab lah, saya anak pertama. Ni adik saya ni anak kedua, contoh. So jangan risau. Soalan-soalan tu orang tua yang akan tanya. Kamu duduk je sekali. Ustaz, kalau tahu tak kalau orang kawan mak kita ke, ayah mak kita ke, Ayah datang, mak kita. dia nak tanya. Ayah mak kita. Yelah. Dia bukan nak tanya pasal kita pun. Dia datang rumah kita sebab nak jumpa kawan betul. dia, abah dia, mak dia, kita punya mak. Tak. Kamu salah. Sebenarnya bila dia nak ziarah tu, dia nak jumpa semua. Dia nak tengok semua. Memang dia nak jumpa mak kamu. Tapi dia nak tengok juga anak-anak mak kamu. Nak tengok Dia nak ahli tengok, keluarga. ini Alisha. Ini yang sebelum tu nanti dia akan tanya soalan daripada kamu. Lepas dah habis kan, kamu dah duduk 5 minit, 10 minit. Kamu pergilah mana-mana. Nak main game balik, mainlah game. Tapi yang penting kamu hormat dia. Kamu duduk sekejap. Layan dia sekejap. So, supaya tetamu yang datang tu kenal kamu. Ini tidak. Datang-datangnya kamu duduk je dalam bilik main game seorang-seorang. Kawan mak kamu tak kenal pun. Ada dia ni. Baru kenal. Rupanya wujud si Izul ni. Ingatkan tak ada. Ada. Tak kenal. Sebab apa? Asyik duduk bilik je main game. Itulah sebab kamu kena keluar jumpa kawan-kawan mak ayah kamu. Mana boleh keluar PKP? Ustaz nak teruskan dah. PKP. Keluar bilik lah woi. Salam-salam kalau boleh peluk-peluk lah. Tapi biasanya tetamu ni tak suka pun dia peluk-peluk. Kamu salam cium tangan lah Kalau kawan mak ayah kamu salam cium tangan. Kalau lelaki jangan salam. Kalau macam perempuan jumpa kawan ayah tak payah salam. Kamu buat macam ni je. Kalau ustaz dulu buat macam ni je. Assalamualaikum, sihat ke? Assalamualaikum makcik. Kalau ustaz jumpa makcik mana boleh salam kan? So ustaz Saya jumpa, kalau jumpa ayah saudara mak saudara boleh lah kan? Ya, kalau ayah saudara mak saudara boleh. Ini kalau kawan-kawan yang tak ada hubungan dengan kamu. Okay. Kemudian layanan baik kepada tetamu. Kita tengok cara-cara nak melayan baik tetamu ni macam mana. Okay, tengok. Sediakan jamuan termampu. Bagi makan sikit lah. Yang kamu mampu je. Jangan duk bagi. Bagi gula-gula je, Ustaz. Ayam barbecue semua kamu bagi je. Tak payah dah tokok-tokok sangat Bagi simple-simple lah. Ada kuih bagi kuih. Ada biskut ke bagi biskut. Ada kupuk sikit bagi kupuk. Bagi RM1 bagi RM1. Tak payah RM1. Dia bukan Bagi ada gula-gula bagi gula-gula. Gula-gula ada bagilah Mana yang kamu mampu bagi. Jangan tak bagi apa-apa. Bagi laptop. Ada teh buat teh. Okay. Terus tidak bermegah dan riak. Maksud tidak bermegah dan riak ni macam contoh kalau ada kawan kamu datang kamu cerita. Ni rumah saya ni ada ni basikal. Rumah saya ni ada ni tengok. Ada PlayStation 5. Menunjuk Ustaz. Saya kisah. Itu bermegah dan riak tu jangan. Nanti kawan yang datang tu dia jadi jealous dengan kamu. Dia mau beli. Jangan cerita benda-benda macam tu. Saya ada komputer nak tengok komputer saya. Komputer saya ada RGB, ada warna-warni nak tengok tak? Jangan. Tak elok lah benda tu. Right, terus ikhlas melayan tetamu. Kena ikhlas, kena seronok. Jangan terpaksa sebab bapak semua datang, jumpa kawan dia kan, kamu terpaksa datang. Tak betul lah.
Jangan, ikhlaskan diri kamu. Okay, kemudian makan bersama-sama tetamu. Kalau ada peluang makan sekali lagi bagus. Dan last sekali beri keselesaan kepada tetamu. Okey, hikmah kedatangan tetamu apa dia? Mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini dia. Hikmah melayan tetamu ni adalah sunnah Rasulullah SAW. Melayan tetamu dengan baik ni adalah sunnah. Nabi ajarkan kepada kita. Bahkan Nabi kata, kalau ada tetamu datang, anggap dia tu seperti raja. Kamu kena utamakan tetamu tu. Raja? Yes, maksudnya kamu kena layan dia. Dia tu Kalau adalah saya tak keutamaan cerita kamu. pun kan Ustaz, orang tu dia berkata pasal kedai tu kata, Dia nak tuan biar kedai tu raja. kata mana boleh buat macam tu sebab pelanggan tu raja. Pelanggan tu raja. Pelanggan tu Ustaz tak tahulah Tapi ni tetamu. tak Pelanggan cerita. mungkin boleh juga kot sebab dia beli Bukan hikmat tetamu daripada tu kamu. raja. Okay, Ustaz, tapi ni tetamu. Tetamu ni memang kamu kena layan dia seperti raja lah. saya nak apa khianat yang- raja. Belah lah kau ni. Raja tu maksudnya bukannya maksudnya kamu kena sembah dia ke apa. Maksudnya kamu kena layan dia dengan baik. Maksud dia. Itulah maksud Nabi. Alright. Kemudian dimurahkan rezeki. Bila tetamu datang ni insya-Allah Allah akan murahkan kita rezeki. Kadang-kadang tetamu datang dia bagi kamu duit kan. Itu sebenarnya rezeki kamu murah. Kadang-kadang mak kawan kamu datang kan. Ni Fatimah, saya ada duit sikit. Nah ni duit saya. Jatuh. Biasa. Ni Alisha ada RM10. Nah ambil. Ni Darwish ada RM100. Oi, 100 Kan? orang dapat tabung Dia tu. memang tetamu membawa rahmat. Kita tak tahu apa yang dia orang bawa, tapi insya-Allah bila dia orang nak balik tu dia orang akan bagi sesuatu. Bukan kita mengharapkan benda tu, tapi itu maksudnya apa? Maksudnya Allah murahkan rezeki orang yang menerima tetamu. Tak ikhlas tu Ustaz kalau harapkan benda tu je. Ya, betul, tak ikhlas. Okey, kemudian menjalinkan hubungan mesra. Bila kamu layan tetamu dengan baik, orang makin sayang pada kamu dan orang akan bantu kamu bila kamu perlukan. Sebab apa? Hubungan kamu dengan tetamu tu makin rapat. Alright. Kemudian mengeratkan silaturahim dan menjadi contoh yang baik pada orang lain. Okey, tengok sebelah tu pula, iringi kepulangan tetamu. Bila tetamu nak balik, apa yang kamu perlu buat? Jangan biar je daripada dalam rumah tu dia nak keluar, kamu biar je dia buka pintu sendiri apa semua, jangan. Kamu yang kena bukakan pintu. Okey, ucapkan terima kasih kerana sudi bertamu. Terima kasih sudi datang. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kemudian bersalaman, salam, cium tangan, kemudian menghantar tetamu hingga ke kenderaan dia. Ni seorang je lah wakil tak payahlah satu keluarga pergi hantar dia pergi ke kenderaan tu, tak payahlah. Semua seorang je. Satu keluarga keluar pergi. Kalau satu keluarga pun lagi bagus. Tapi maksudnya kamu mungkin duduk dekat pintu pun tak apa dah. Mak ayah kamu yang punya kawan tu, mak ayah kamu lah yang bawa dia pergi kenderaan. Kamu duduklah kat pintu tu. Okey, tak payahlah semua pergi jalan-jalan, pergi kat kereta dia nak tengok kereta pula kan. Nanti dia jadi segan pula. Kenapa datang sampai sini ni kan? Aku nak masuk kereta je pun, tak payah. Kamu duduk kat pintu, mak ayah kamu punya kawan so mak ayah kamu lah yang bawa dia pergi kereta tu. Okey. Kalau kamu punya kawan, kamu lah yang bawa kawan kamu pergi kereta. Faham tak? Okey, kemudian iringi kepulangan tetamu dan last sekali bersalaman. Bersalaman lagi banyak pula bersalaman dia. Okey, faedah melayan tetamu, apa dia faedahnya? Yang pertama, bertambah keberkatan hidup. Yang kedua, mendapat pahala. Yang ketiga, mengukuhkan silaturahim. Yang keempat, disayangi Allah dan Rasul. Yang kelima, diampunkan dosa. Dan yang keenam, disayangi masyarakat. Benda-benda ni kamu boleh fikir logik sendirilah. Kalau Ustaz tanya, Amni, apa dia kelebihan melayan tetamu? Kamu boleh tahulah, mendapat keredaan Allah, mendapat keberkatan dalam hidup. Kemudian mengukuhkan silaturahim. Benda-benda basic ni lah. Okay, last sekali, akibat tidak beradab, jauh daripada rahmat Allah. Hubungan silaturahim terputus, dimurkai Allah dan Rasul, mendapat dosa dan dibenci masyarakat. So basically bila kamu tak layan tetamu dengan baik, akibatnya adalah orang makin tak suka dengan kamu, Allah makin tak suka dengan kamu, dan juga rahmat ataupun berkat kamu terputus. Hubungan silaturahim terputus, berkat pun terputus dan mendapat dosa. Okey, selesai tajuk kedua. Ustaz tak tahulah sempat tak nak buat soalan ni kan, dah 12 minit dah. Tapi yang penting kita selesaikan tajuk tahun 3 ni. Sebab next kelas kita nak masuk tajuk tahun 4. Okey, so tajuk seterusnya adalah muka surat 91. Semua boleh buka sekarang? Muka surat 91. Dah buka. Dah. Okey, tajuk adab menziarahi orang tua. Siapa pernah menziarahi orang tua sini? Yang tak kisahlah nenek dia ke sakit. Siapa sakit? Orang sakit orang tua.
Kamu Zara siapa? Saya Zara. Tak tahulah saya Zara siapa. Hari Nenek. tu ada yang nenek meninggal tu siapa Afrina yang nenek meninggal hari tu Bukan, Fatimah. Datuk dia. Oh, atuk Maksudnya Afrina pernah lah ziarah atuk ke tak sempat ziarah? Saya cakap. Kan nenek Afrina meninggal. Siapa? Nenek Nenek. Yelah betul lah nenek Afrina dah meninggal lah itu. Kamu sempat ziarah ke tak? Ke sampai-sampai memang dah meninggal dah? Sempat ziarah banyak kali dah kita balik pergi kampung. So maksudnya nenek kamu dah sakit lama dah Ya. So sempatlah kamu ziarah. Bila kamu ziarah tu mesti ada adab-adabnya kan. Kamu tak boleh masuk bilik terus melompat-lompat nenek kan. Sakit nenek tu, makin sakit dia. Aduh cucu aku dah gila rupanya kan. Jangan buat macam tu. So ada adab-adab dia bila kita ziarah orang tua terutamanya. Lagilah perlu jaga adab. Okey, sebab dia orang ni tak boleh terkejut sikit je sakit jantung. Kan, terkejut sikit je habis koma terus kan. So jangan, kena jagalah adab kamu dengan koma. ziarah. Koma terus mati lah. Tak adalah terus mati, koma tu dia macam pengsan lah, pengsan lama. Saya dah lama. Kita orang yang mati. Sakit jantung. Okey, terus. Kita nak cepat ni. Okey, kita tengok pengertian orang tua. Apa dia orang tua ni? Okay, orang tua ni orang yang lebih tua daripada kita lah. Okey, orang yang lebih tua daripada kita. Macam contoh, Darwish ziarah, Nuruddin ziarah Darwish. Tu. Bahaya Ustaz, ziarah saya kau Ustaz, mati saya. Mati saya ziarah saya. Orang tua ni dia kata orang yang lebih tua daripada kita ni, Ustaz ambil lah orang tua yang lebih tua daripada kita ni mungkin 10 tahun ke depan kita lah. Kalau macam Fatimah ziarah Ustaz, Ustaz ni kira orang tua lah Nuruddin ziarah Ustaz, kira orang tua dah tu. Sebab Ustaz ni beza umur dengan kamu lebih daripada 10 tahun kan. Okay, kemudian orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Tengok ibu bapa kamu umur berapa? Ada tak umur 25? Kalau umur 25 maksudnya Ustaz ni orang tua lah. Tapi rasanya tak ada 25 tu muda lagi, tak ada. Adalah Ustaz, adalah 22. Kalau ada ibu bapa kamu yang umur 25, maksudnya dia kahwin, maksudnya kalau contoh Ustaz ada anak umur dengan kamu kan 12 tahun, maksudnya Ustaz kahwin umur 12 tahun. Ataupun 13 tahun. Apakah gila? Ustaz 13 tahun. Orang boleh kahwin umur 18. Mana kahwin umur 13 tahun? Kahwin 12 tahun. Apalah Apalah Izul ni. Okey, kemudian nombor 3, orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita. Dia sama 12 tahun dah kahwin. Dia dengan ibu bapa kita ataupun dia lebih tua daripada ibu bapa kita. Itu dia orang tua. Okey, faham tak? Boleh faham orang tua tu apa? Okey. Faham. Right. Ni senang je. Okey, betul lah tu, senang. Okey, tengok adab menziarahi orang tua. Apa dia adabnya? Yang pertama, bagi salam. Bila datang masuk bilik bagi salam. Okay, Assalamualaikum nenek, Assalamualaikum ayah ke ibu ke, Assalamualaikum pakcik. Okay, bagi salam dulu. Okay, kemudian memanggil dengan panggilan yang hormat. Panggil nenek, jangan panggil nama. Contoh nama nenek dia Rubiah, panggil Assalamualaikum Rubiah. Kurang ajar jangan panggil nama. Macam kawan sendiri. Macam kawan sendiri. Panggil nama nenek, panggilan yang hormat. Assalamualaikum pakcik, Assalamualaikum makcik. Panggil dengan panggilan yang hormat. Okay, kemudian menjaga tingkah laku di hadapan mereka. Jangan main-main dengan adik-adik kamu kat dalam bilik tu. Nak main pergi luar bilik. Jangan main dalam bilik tu. Main kejar-kejar pula kan. Sakit ni. Okey, kemudian membawa buah tangan apabila menziarahi orang tua. Paling-paling pun bawa lah 2-3 biji buah untuk orang tua kamu. Bawa buah tangan. Tak kisahlah apa, buah ke. Kamu nak bawa apa Buah tangan. Kan, bawa karipap ke. Tak kisahlah. Tapi jangan pula kalau nenek kamu tak boleh makan karipap, kamu pergi bawa karipap. Lagi sakit. Itu nak kena wrestling tu Ustaz. Nak kena wrestling kan. Kamu kena tengok keadaan nenek kamu. Tengok keadaan orang yang sakit tu. Ataupun tengok keadaan orang tua tu. Bukan sakit lah, tak semestinya sakit. Kalau orang tua kita kat rumah pun, maksudnya dia sihat tapi dekat rumah, kamu kena tengok keadaan dia macam mana. Dia tu suka apa. Bawa buah tangan yang sesuai dengan kesukaan dia.
Okay, kemudian menolong orang tua menghidang makanan. Bila kamu ziarah orang tua dekat rumah dia, contoh rumah nenek kamu kan kat kampung. Tolong dia hidang makanan tu. Jangan biar dia yang bawa makanan tu kat kamu. Sangat tak hormat kalau macam tu. Tak ada tetamu ke Ustaz? Kamu masuk rumah nenek tu terus pergi dapur. Nenek apa yang boleh saya tolong? Biar mak ayah kamu lepak. Tak ada masalah. Kamu sebagai cucu tolong. Tapi mak ayah kamu pun sebenarnya kena tak kan? Tapi biasanya mak ayah kita ni kalau dia tahu anak-anak aku dah besar, tak apa. Ni Alisha pergi tolong nenek. Pergi. Fatimah ni pergi tolong ni nenek ni. Tak payah dah. Mak ayah kita biasanya tak nak tolong dah. Bukan tak nak tolong. Dia orang nak suruh cucunya biasakan diri menolong nenek kan. Macam ustaz lah, adik ustaz dulu. Ustaz tak buat, ustaz lelaki je. Biasanya mak ustaz suruh adik ustaz je. Adik tolong pergi ni, tolong mbah jap. Ustaz panggil nenek ustaz mbah kan. Mbah ustaz dah meninggal tu. Arwah mbah. Mbah tu apa? Mbah bahasa apa? Nenek, mbah tu orang Jawa punya nenek lah. Jauh. Bukan Jawa mungkin tak kenal tapi orang yang Jawa ke orang ni dia panggil nenek dia mbah. So ustaz panggil nenek ustaz mbah. So dulu biasanya kalau pergi kampung mak ustaz suruh adik ustaz. Adik tolong ni mbah, pergi tolong mbah hidang makanan. So adik ustaz akan pergi tolong. So itu dia. Kemudian tidak memotong percakapan orang tua. Kalau nenek kita cakap panjang, biar. Dengar je, taat aja, jangan potong. Tapi nenek, jangan. Biar je cakap panjang-panjang. Biasanya nenek kita banyak bagi nasihat kan. So biar dia cakap, biar je. Kita dengar je, taat aja. Okay, kemudian ikhlas memberi dan tak mengharap balasan. Bila kita bagi apa-apa pada nenek kita, pada orang tua kita, pada atuk kita, tolong ikhlas. Ataupun pada pakcik kita kan, kalau kita ziarah pakcik kita, ikhlas dalam pemberian tu. Jangan nanti minta balik. Pakcik hari tu saya bagi ni, pakcik tak bagi balik ke? Jangan tanya balik. Okay. Alright. Terus, apa dia cara menjaga hubungan dengan orang tua? Tengok dekat sebelah tu. Sebelah kiri. Lagi seminit. Bercakap dengan sopan. Zul, buat apa tu Zul? Jangan kau aku. Tengok handphone je Ustaz. Jangan main handphone je, betul. Kan? Cakap. Okey. Okey, kemudian nombor 2, menghormati mereka. Hormat orang tua. Okey, hormat mereka. Kemudian nombor 3, memberi pertolongan kepada mereka. Dan last sekali, mendoakan kesejahteraan mereka. Itu dia. Kalau kamu datang rumah nenek kamu, pastikan kamu cakap dengan baik. Bahasa yang paling baik, kemudian menghormati mereka, panggilan yang baik, kemudian memberi pertolongan, tolong hidang makanan dan sebagainya, dan doakan kesejahteraan. Itu cara untuk menjaga hubungan kamu dengan orang tua. Tak semestinya nenek lah atuk, pakcik dan sebagainya lah. Faedah beradab ketika menziarahi orang tua ni apa faedahnya? Yang pertama, dihormati orang yang lebih muda dan dikasihi orang yang lebih tua. Orang muda daripada kamu akan hormat kamu. Sebab dia tengok, baguslah Izul ni. Hormat nenek dia, hormat atuk dia, bagus. Orang tua pun akan sayang Izul. Izul, cucu kesayangan nenek. Sebab apa? Selalu main phone. Tengok tu. Selalu main phone, tak nak belajar, tak apalah bagus. Nenek suka dia. Apa benda? Nenek nak dia berjaya dalam jadi gaming. Okey, fokus je tu. Nenek pun belajar. Jangan main. Okey. Kemudian hidup menjadi lebih berkat. Allah lagi suka orang yang sangat menghormati orang tua ni. Jaga adabnya dengan orang tua, Allah suka. Allah sayang. Okey, kemudian mendapat banyak nasihat dan pengalaman dari orang lebih tua. Ni penting juga. Bila kamu banyak duduk dengan orang tua ni akan bagi kamu banyak pengalaman dia, banyak cerita dia. So tolong ambil pengajaran daripada cerita-cerita orang tua ni. Sebab ustaz pun banyak pengalaman ustaz belajar daripada orang tua. Kadang-kadang diorang cerita daripada kisah hidup sebenar mereka kan. Kadang-kadang nenek kita cerita dulu masa perang Jepun dulu nenek. Jepun. Nenek dulu pakai AK-47. Dulu sempatlah perang Jepun. Nenek kamu tak tahulah kan, kamu semua muda lagi. Nenek reload macam apa? Nenek dulu berperang dengan Jepun. Tak ada Nenek pakai. Okey, kemudian dah Izul. Okey, kemudian mendapat pahala. Itu yang paling penting dah Bila kita ziarah orang tua ni, harapan kita cuma pahala. Okey, dan kemudian menghindari syak wasangka, hidup tenang dan tenteram, masyarakat harmoni. Tahu tak syak wasangka tu apa? Maksudnya kamu jangan fikir bukan-bukanlah pada nenek kamu Kadang-kadang nenek kita ni buat benda-benda yang pelik-pelik sikit.
Sebab dia ikut adat budaya lama-lama kan. So kadang-kadang kita mula bersyak wasangka, ni kenapa ni? Tiba-tiba macam ni kan. Tak payah. Jangan syak wasangka pelik-pelik pada nenek kita. Ataupun atuk kita. Kadang-kadang dia orang ada budaya-budaya dia orang ataupun adat-adat dia orang kan. So kita biarkan mereka sahaja dengan adat tu. Okay. Nenek dulu pakai dia ada adat dia macam Ustaz tak boleh bagi tahu lah kau kan sebab arwah dah ni kan. Tapi adalah adat-adat pelik yang mungkin nenek kita buat, kita biar sahaja. Tak payah nak syak wasangka pelik-pelik pada nenek ataupun atuk kita. Alright, so itu faedahnya dan kita tengok pula akibat last sekali. Akibat tidak beradab Cepat Ustaz, dah nak ambil masa dah. Tak apa-apa, nanti Ustaz Lebih bagi masa soalan dah. dalam Dah kamu punya Ustaz. ni, Ustaz bagi soalan dalam Google Classroom, nanti kamu print, kamu jawab dah dalam Google Classroom tu. Tak sempat Nanti lah saya Ustaz nak jawab screenshot soalan. je. Ya betul. Okey. Tengok akibat tidak Nenek beradab dulu ketika buat menziarahi orang tua. buat TikTok. Okey. Yang pertama mendapat dosa. Tu biasalah klise tapi kalau kamu ingat Ustaz Rozaini hari tu bagi tahu jawapan mendapat dosa apa semua ni tak boleh kan. So janganlah jawab nanti kalau dalam periksa. Contoh yang boleh apa? Contoh hidup tiada keberkatan tu boleh. Hidup tiada keberkatan insya-Allah boleh. Kemudian dibenci Allah tu tak boleh. Meningkatkan mementingkan diri sendiri boleh. Itu jawapan yang boleh mementingkan diri sendiri. Okey, kemudian tidak dihormati masyarakat boleh ke macam tak boleh? Tak boleh. Itu jawapan klise orang panggil biasa sangat. Okey, menimbulkan syak wasangka tu boleh. Menimbulkan syak wasangka tu boleh. Okay, dan last Boleh buat. tiada panduan dan pengajaran itu pun boleh. Hidup tiada panduan dan pengajaran itu boleh. Alright. So agak susah sikit lah adab untuk UPKK ni. So kamu kena betul-betul banyak berfikir logik je sebenarnya. Tak perlu pun nak tengok ataupun nak apa hafal. Kamu fikir logik je. Apa agak-agak akibat kalau kita tak jaga adab dengan orang tua? Apa dia agak-agak kelebihan bila kita jaga adab dengan orang tua? Tu kamu fikir sendiri. Okay, kita dapat banyak pengalaman, kita belajar banyak benda. Contoh kan, kamu jawab macam tu boleh dapat markah dah sebenarnya. Okay. Kemudian apa lagi, dapat hidup kita jadi berkat. Kemudian dimurahkan rezeki contoh, boleh tak ada masalah. Benda-benda macam tu boleh. Alright, so itu sahaja. Apa ni kamu merepek ni akil dengan ni. Oh Allah, pakai bazooka lah apalah. Nenek pakai Buat bazooka TikTok lah, apalah. kan? Pelik aja kamu. Okey. Tapi memang Ustaz betul akan pun hantar ada nenek kerja buat sekolah. Bukan kerja sekolah lah. Ustaz akan hantar soalan yang Ustaz nak minta kamu jawab nanti. So kamu tengok dalam Google Classroom nanti insyaAllah kamu akan dapatinya dan kamu kena jawab dan hantar semula dalam Google Classroom kamu. Okey, boleh Okay, so itu sahaja untuk kelas akhlak ataupun adab kita hari ni. Minggu depan kita akan sambung tajuk daripada tahun 5. Tahun 4, minta maaf, tahun 5 kita dah habiskan yang itu kan. Ada pekerja dengan ada apa tu, mesyuarat. Tahun 4? Ya, tahun 4. Muka surat Tahun 4? Oh, telah. Muka Ingatkan surat tahun 4. kita akan ambil beberapa tajuk. Contohnya ada ketika Suara Ustaz kenapa? Ustaz slow. Tak dengar, Ustaz tak dengar. Ustaz, suara Ustaz macam in the deep. Ustaz slow. Okey, dah okey dah kan? Tak. Dah. Okey dah. Okey, so tajuk yang kita akan bahaskan next class minggu depan, kita akan bahaskan tajuk adab ketika bertanya, adab bergaul, adab dalam berkeluarga dan juga adab berhujah. Ada 3 tajuk. So next class insya-Allah kita akan masuk tajuk tu. Jumpa lagi di kelas yang seterusnya insya-Allah. Terima kasih semua atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi